Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita yang jumlahnya tersangat banyak. Selawat dan salam juga ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan bagi kita, Rasul yang telah menyampaikan wahyu Allah kepada kita dan petunjuk yang menyampaikan kita kepada jalan syurga insya-Allah. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung lagi mukaddimah kita berkaitan dengan iman. Kerana kita dalam siri untuk membaca satu kitab, iaitu 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullah, yang atas dasarnya bercakap tentang iman. Kalau sebelum daripada ni kita sudah jelaskan tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabang. Sehingga Nabi SAW menyatakan a'laha, paling tinggi adalah la ilaha illallah. Paling rendah adalah membuang sampah di jalanan atau membuang sesuatu yang menghalang jalan. Dan sifat malu sebahagian dari cabang iman. Hadis ini masyhur, dan hadis ini bercakap tentang perkara yang paling utama dalam kehidupan manusia, iaitulah iman. Iman ini apabila seseorang memilikinya, dia mulia, dan apabila seseorang tidak memilikinya, dia hina. Dan iman ini berada pada hati, berada pada lisan dan berada pada anggota, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tentang iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Kita juga tahu asas keimanan dibina di atas kalimatut tauhid, la ilaha illallah, iaitu kita asas keimanan dibina di atas dua perkara: menafikan ketuhanan selain dari Allah dan mengisbatkan hanya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Inilah perkara yang kita sering ingatkan diri kita, dan inilah perkara yang diulang-ulang setiap kali kita berzikir selepas daripada salat. Lepas kita salat, kita akan kata la ilaha illallah, dan diiringi dengan penegasan terhadap kalimatut tauhid, supaya hati kita ni tetap terus subur dan mekar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah dalam berbicara tentang iman dan 77 cabang dia,
kita juga sedar bahawa iman ini ada darajatnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kerana itu iman ini ada bertambah dan ada berkurang. Ada waktu dia kuat dan ada waktu dia lemah. Sebab itu sebelum daripada kita baca kitab 77 cabang iman, sebelum daripada ni kita dah baca ataupun kita dah sebut mukaddimah tentang satu artikel berkaitan dengan fenomena lemahnya iman. Dan kita dah tengok beberapa sebab-sebab yang menjadikan iman itu lemah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan iman atau menghindarkan asbab lemahnya iman daripada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka pada pagi ini kita nak sambung isu fenomena lemahnya iman dengan bab ataupun poin yang ketiga berkaitan dengan masalah ini, itu bagaimana merawat atau mengubati penyakit lemahnya iman. Maka inilah yang kita nak bincang pada hari ini. Kalau dilihat dalam siri tulisan kita ini, kita mulakan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam Mustadraknya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, bahawa Nabi SAW bersabda, innal iman la yukhlaqu fi jawfi abdi la yakhluqu la yakhluqu atau la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, sesungguhnya keimanan itu dibuat di dalam diri tiap kalian seperti dibuatnya pakaian. Atau dalam bahasa kita yang lebih difahami, sesungguhnya keimanan itu akan lusuh dalam diri kalian seperti mana lusuhnya pakaian. Yang ni pakaian tu bila kita pakai, dia tidak senantiasa baru, makin lama makin lusuh, makin lama makin lusuh. Iman sifatnya seperti pakaian yang lusuh. Pakaian dia akan lusuh dengan lamanya kita pakai. Jadi apa maksud dia? Kalau iman itu kita tidak tambahkan dia pada duduk statik yang sama, lama kelamaan dia akan lusuh. Maka Nabi SAW kata, mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Ini penting. Apa yang penting? Tajdidul iman. Kita minta kepada Allah supaya Allah memperbaharui iman kita, sehingga dengan sifat memperbaharui iman inilah barulah iman itu senantiasa baru dan segar. Kalau orang zaman dulu kita pakai baju putih, budak-budak lah ni tak kenal dah. Apa dia kita panggil? Nila. Nila. Budak lah ni tak tahulah dia kenal ke tidak lah nila ni. Zaman kita dulu, nila ni perlu pasal apa? Nak suruh baju tu nampak baru. Kalau dah lusuh tu, kita pun celuk nila, dia pun nampak baru. Dan nila ni lama-lama dia pun pudar balik. Kemudian sampai satu ketika, kita pun celuk lagi nila. Pasal apa? Nak memperbaharui pakaian. Itulah analogi bagaimana iman perlu diperbaharui. Kalau kita tak celup iman kita dengan nila-nila agama, kita bahasakan begitu, maka nescaya iman itu makin lama makin lusuh. Okey. Kalbu seorang mukmin terkadang diselubungi debu dari debu kemaksiatan sehingga menjadi gelap.
Gambaran ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabatun ka sahabatil qabar bainal qamaru mudhi'un idh alathu sahabatun fa'adlama idza tajallat anhu fa'adaa, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalbu melainkan memiliki selubung seperti selubungnya awan, seperti selubungnya bulan. Selubung di sini sahabah bermaksud awan lah. Jadi awan ni bila bulan itu bercahaya, bila datangnya awan tertutuplah cahaya bulan. Begitulah juga hati ni ada yang menutupinya, seperti mana tertutupnya cahaya awan. Okey. Jadi kenapa apa yang menutup iman? Demikian pula dengan kalbu, demikian pula dengan kalbu orang yang beriman. Terkadang dia diselubungi oleh awan gelap, yakni dosa akibat maksiat, sehingga cahayanya tertutup, sehingga manusia itu dalam kegelapan dan kegalauan. Jika dia berupaya untuk menambahkan imannya dan meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla, nescaya gelap dosa yang menyelubunginya itu akan tersingkap sehingga cahayanya kembali bersinar semula. Di antara pilar atau tunjang tiang penting memahami lemahnya iman dan memetakan terapinya, bagaimana merawatnya, adalah pengetahuan bahawa iman bertambah dan berkurang. Inilah yang kita sebut di awal kuliah tadi, bahawa ahli sunnah wal jamaah menyatakan iman itu merupakan ucapan lisan, keyakinan hati dan amalan tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik, jadi ini asas kenapa bicarakan bahawa kita perlu memperbaharui iman, kerana sifat iman itu sendiri bertambah dan juga berkurang. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dalil bertambahnya iman dan berkurang, ada ayat Quran surah Al-Fath ayat 4, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada juga surah At-Taubah ayat 124, ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan ada juga yang hadis menunjukkan bahawa siapa yang tak mampu mengubah dengan tangan, mengubah dengan lisan, dia hanya mampu ingkar dengan hati, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Baik. Maka pengaruh ketaatan dan maksiat dalam keimanan berbanding lurus dengan penambahan dan pengurangannya. Maknanya ketaatan kemaksiatan akan selari dengan bertambah dan berkurangnya iman. Hal ini bisa atau boleh dimaklumi dan memang terjadi pun. Okey. Jika seorang pergi ke pasar menonton penampilan para perempuan yang berbusana minim, yakni berpakaian tak cukup kain, mendengar gurauan, yakni dia tu pergi ke pasar duk tengok orang perempuan tak tutup aurat, kemudian dia duk dengar gurauan dan obrolan itu, percakapan-cakapan orang yang di pasar, kemudian dia beralih pergi ke kuburan, dia merenungi dirinya, maka dia akan dapatkan rasa di dalam hatinya ada dua keadaan yang berbeza. Waktu dia duduk pasar dia rasa lain, waktu dia duduk di kubur dia rasa lain. Kalau tak berasa juga, maknanya hati dia matilah tu. Dia mati sebelum daripada waktu dia. Terkait dengan tema ini, para salafus salih berkata, bentuk kefakihan seorang hamba adalah berkomitmen keimanannya dengan keimanannya dari apa-apa yang menguranginya.
Dan di antara bentuk kefakihan seorang hamba adalah mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang. Dan di antara kefakihan seorang itu, dia mengetahui bila mana gangguan syaitan itu dah datang. Okey. Jadi kita katakan bahawa kita perlu untuk tahu apa yang menyebabkan iman kita bertambah dan iman kita berkurang. Dan bentuk kefakihan, andai kata kita rasa iman kita lemah, kita tahu apa perkara yang boleh menguatkannya kembali. Dan tuan yang dirahmati Allah, hari ni orang cek saliva test COVID, boleh kata setiap minggu sampai habis. Test kit tu habis di Speakmart. Pasal dia lah murah sekalinya. Pak lain mahal kan. Kalau satu keluarga ada 10 orang sekali test, kalau kena harga RM5 satu, dah RM50. Kalau kena 10 orang ahli keluarga RM100. 10 orang pula dah. 2 kali dah RM100. Tapi ramai orang cek lah. Nak cek dia ni sihat ke tidak. Alangkah baiknya kalau kita cek juga iman kita. Iman kita ni duk tahap mana tak tahu. Hanya kita yang boleh rasakan. Dan hanya kita yang mampu untuk merawatnya. Orang lain tak mampu. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berikut ini beberapa wasilah, yakni jalan syariat yang mungkin bagi seorang muslim mengubati lemahnya iman dan menghilangkan kekerasan hatinya setelah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua usaha kita. Sedang iman itu sendiri adalah datangnya dari Allah. Kalau tidak kerana hidayah Allah, kita tak boleh apa-apa pun. Jadi walaupun kita tahu semua asbab-asbab ini boleh membantu keimanan, tapi asasnya kita kena faham bahawa iman itu milik Allah. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaharui iman kita. Kita minta kepada Allah agar Allah menghiaskan iman di dalam hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kita minta dengan Allah supaya Allahumma habib ilayyal iman, habib ilaynal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaynal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah hati kita ni cinta kepada keimanan dan hiaskanlah dia dalam hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Baik, berikut adalah beberapa wasilah. Wasilah ni syarahan dia pun satu-satu tu memang panjang. Jadi kita usaha supaya kita mampu untuk membacanya dengan ringkas. Pertama sekali, wasilah untuk merawat hati yang lemahnya iman ni adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Kita tadabbur Al-Quran. Bila kita tadabbur Al-Quran, insya-Allah Al-Quran itu merupakan ubat bagi segala sesuatu dan cahaya Allah yang dengannya Allah menunjuki siapa sahaja yang dia kehendakinya. Maka tidak diragukan lagi bahawa terapi yang teragung dan ubat yang paling efektif adalah Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pagi tadi saya sempat tengok satu video daripada channel Fakir Ilmu yang suka translate macam mana gerakan dakwah Brother Mansur, Brother Hashim di Speaker Corner. Antara satu video yang dibuat ialah seorang lelaki murtad
dan dia rasa Al-Quran ini tidak relevan atau Islam ini tidak relevan, dan dia rasa Islam tu sama dengan agama-agama yang lain, dan pada dia Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang mukjizat. Jadi dijawab oleh, kalau tak silap saya, Hashim ke, Brother Hashim tu, dia bagi tahu apa dia kata, kebanyakan orang yang murtad, boleh kata hampir keseluruhan lah, yang dia ketemui orang Islam yang murtad ni sebenarnya adalah orang Islam yang tidak baca Quran. Atau kalau ada pun yang baca, kesemua mereka tidak memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Jadi sebab itu pentingnya Quran ni kita baca dan kita faham. Alhamdulillah di PQDM, itulah yang diusahakan oleh tim PQDM, Quran Daily Malaysia, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, untuk mengajak muslimin dan muslimat untuk memahami Al-Quran. Kerana apa? Quran adalah cahaya yang paling utama untuk menerangi hati seorang individu muslim. Okay? Dan kita berusaha untuk mentadabbur maknanya. Ini juga penting. Lain daripada baca, memahami, mentadabburi maknanya. Kerana sifat inilah yang boleh menambahkan keimanan kepada Allah di dalam hati. Kalau kita seorang tu baca Quran, boleh pahala dah. Tapi kalau dia faham, imannya akan bertambah dan bertambah. Okey? Adapun cara terapinya adalah dengan tafakkur dan tadabbur maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mentadabburi kitab Allah dan mengulang-ulang bacaannya pada ketika salat di malam hari. Sampai pada satu malam dia hanya mengulang-ulang bacaan satu ayat dalam salatnya sehingga subuh. Qala Allah Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah baca ayat ni sampai ke tahap yang agung, masya-Allah. Kata Ibnu Hibban dari Tarah berkata, aku dan Ubaidillah bin Amr mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Ubaidullah berkata, ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dengan menangis seraya berkata, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dan berkata, wahai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Tuhanku. Mana Aisyah hari ni aku nak ibadat je dengan Tuhan, jadi hari ni jangan ganggulah, biarkan aku. Aku menjawab, kata Aisyah, demi Allah aku suka berada dekat denganmu dan suka apa pun yang menyenangkanmu. Jadi Aisyah kata, tak apa Rasulullah, apa saja yang Rasulullah suka, saya suka. Saya suka duduk dekat Rasulullah dan saya suka apa yang menyebabkan Rasulullah senang. Maknanya dia kata, okeylah Rasulullah, tak apa. Kalau Rasulullah nak solat malam ni, dia tak ganggu. Nabi SAW pergi bersuci kemudian melaksanakan salat. Rasulullah SAW terus saja menangis dalam salatnya sehingga pangkuannya basah. Dan terus saja menangis sehingga lantai pun basah. Allahu Akbar. Ketika Bilal datang untuk mengumandangkan azan, dia melihat Rasulullah SAW menangis. Dan dia bertanya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, engkau menangis padahal Rasulullah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah terdahulu dan akan datang. Lalu Rasulullah SAW kata, tidakkah afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh atau semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Lalu dia kata, telah turun kepadaku tadi malam ayat-ayat yang celakalah bagi orang yang membacanya tetapi tidak mentafakuri isinya. Apa ayat itu?
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan selisih gantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Baik. Jadi hal ini menunjukkan wajibnya mentadabburi ayat-ayat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah ni tadabbur ayat Quran. Sehingga Rasulullah sampai ke tahap bila tadabbur ayat Quran naik uban. Kerana takutnya bila memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita uban juga tapi tak tahulah sebab apa uban kita ni. Mudah-mudahan sebab tadabbur lah. Sebab tadabbur mudah-mudahan. Tapi takut-takut ada sebab-sebab lain lah. Tu kita bimbang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memantapkan keimanan yang ada dalam diri kita. Itu Rasulullah. Para sahabat pun macam tu juga. Sahabat pun tadabbur Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang sangat suka menyesali diri dan lembut hati. Sehingga kalau dia mengimami salat, baca kitabullah, dia tak mampu tahan diri dan menangis. Umar pun pernah sakit ketika membacakan ayat Al-Quran, inna azaba rabbika lawaqi'. Okey. Jadi Abu Bakar tadabbur, Umar tadabbur, Uthman pun tadabbur. Uthman kata, jika batin kita bersih, hati kita tidak akan berhenti sepuas-puasnya dengan kalamullah. Maksudnya kita tidak akan pernah puas dengan kalamullah. Apa yang berlaku hari ni, kita baru baca 2-3 baris, kita rasa cukup dah. Padahal kalau hati kita bersih, dia akan rasa nak lagi. Dengan apa? Dengan kalamullah. Cuma kita nak lagi benda lain lah. Tengok mesej, lepas buka mesej, tengok Facebook, lepas buka Facebook, tengok IG, lepas tengok IG, tengok Allahul Musta'an. Semoga Allah bantulah kita. Ya, ustaz yang bercakap pun sama juga kena mengharapkan bantuan Allah dalam membaiki diri kita. Uthman sampai mati tu darahnya ada pada mushaf Al-Quran. Sahabat-sahabat masya-Allah, okay? Mereka adalah orang yang tadabbur Quran. Okey. Banyaklah ayat-ayat berkaitan dengan tadabbur ni, kalau kita nak sebut satu-satu panjang nanti waktu dia. Itu poin kita yang pertama, iaitulah mentadabbur makna Al-Quran. Itu insya-Allah memberikan kemantapan iman dalam diri kita. Kita ambil kesimpulannya, Ibnul Qayyim rahimahullah merangkum apa-apa yang semestinya dilakukan oleh seorang Muslim untuk menterapi, merawatlah ni, menterapi ni maknanya merawat kekerasan hatinya dengan Al-Quran, dengan berkata, penuntasnya ada pada dua perkara. Pertama, engkau pindahkan hatimu dari wilayah dunia lalu tempatkannya di wilayah akhirat. Kemudian temukan hati itu seluruhnya dengan makna Al-Quran dan kemuliaannya. Tadabburi dan fahami apa yang dimaksudkan, untuk apa dia diturunkan, dan ambil yang kamu perlukan dari setiap ayat-ayatnya. Letakkan ayat-ayat itu pada penyakit hatimu. Jika ayat-ayat itu menyentuh hatimu yang sakit, maka sembuhlah hati itu. Mudah-mudahan gitulah. Yang kedua, terapi kita yang kedua adalah merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta merenungi dan memahami maknanya. Merenungi dan memahami maknanya. Baik. Jadi perkara yang kedua boleh memantapkan iman, itulah kita kenal Allah.
Kita belajar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah mengenai keagungan Allah banyak sekali. Jika seorang Muslim merenunginya, hatinya akan bergetar dan jiwanya akan tunduk kepada Zat yang maha tinggi lagi maha agung. Macam mana kita kata? Bila hati dia tunduk, anggota pun akan tunduk kepada Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kekhusyukan kepada Tuhan seluruh makhluk itu bertambah. Apatah lagi kalau dia kenal dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang suci. Ni Allah, dialah yang maha agung, maha memelihara, maha kuasa, pemilik segala keagungan, maha kuat, lagi maha mengalahkan, maha besar, lagi maha tinggi, yang hidup tidak akan mati. Ini semualah sifat-sifat Allah dan keagungannya. Lalu bila kita kenal Allah dengan nama-nama dia, bertambahlah iman kita. Kita bukan kata sekadar beriman kepada Allah. Okey, Allah tu apa? Allah. Kita tak kenal. Jadi orang yang tak kenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dia akan tidak bertambah keimanan dan rasa cinta kepada Allah. Kita kenal, bukan kenal batang tubuh, tak ada. Tak boleh. Allah ni laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi kita kenal melalui nas-nas Al-Quran, kenal melalui hadis, dan Quran dan hadis menerangkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat-ayat berkaitan dengan keagungan Allah ni, Allah Taala sebut wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, surah Az-Zumar ayat 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Apa yang menyebabkan orang kafir tidak beriman kepada Allah? Ialah mereka tidak mengagungkan Allah dengan sifat keagungan yang sebenar. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Macam mana Allah akan gulung, Wallahu ta'ala alam. Tapi maknanya keagungan Allah meluasi langit dan juga bumi. Bumi ni dalam genggaman Allah, dan langit tu akan digulung oleh Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi, dan dari apa yang mereka persekutukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat Allah menggenggam bumi pada hari kiamat, dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya pada hari kiamat, maka Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukud dunia, di mana raja-raja dunia? Jadi bila kita baca, dengar ayat-ayat begini, dengar hadis-hadis begini, Allahu Akbar, kita rasa kerdilnya kita dan kita rasa agungnya Allah. Dengan sebab itu bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu asbab yang kedua. Asbab yang kedua. Asbab kita yang ketiga, kalau kita nak detailkan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah ni, Allah terlalu banyak. Cukuplah kita kata semua di alam semesta ni adalah makhluk yang beriman dan memuji Allah Azza wa Jalla. Dan semua yang ada di alam semesta ni terikat dengan kalimah-kalimah Allah, dengan hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan kalau nak ditulis semua hukum-hukum ini, nescaya tidak cukup lautan untuk menjadi tinta yang nak menulis kalimah Allah. Semalam saya tengok orang ambil gambar mata hitam kita. Mata hitam kita ni bentuk dia seperti lohong hitam. Dekat angkasa tu, dalam mata kita ni ada bentuk seperti lohong hitam. Dan dia punya piksel-piksel dia tu, Allahu Akbar. Mata kita tu dia punya untuk menyerap cahaya, image, dia boleh menakul, boleh dahsyat.
itu baru mata agungnya Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Mencipta. Kita pergi kepada poin kita yang ketiga. Cara untuk meningkatkan iman ialah menuntut ilmu syariat. Okay? Menuntut ilmu syariat. Kerana apa? Ilmu syariat merupakan ilmu yang pencapaiannya membuahkan rasa takut kepada Allah dan menambahkan iman. Bila kita kata ilmu syariat, sebab apa? Ilmu syariat ni guna dia untuk menambahkan ketakutan kepada Allah, dan ilmu agama ni tujuan dia untuk kita sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Orang yang takut kepada Allah sesungguh-sungguhnya adalah alim ulama. Yakni makin dia alim, dia rasa takut kepada Allah. Kalau dia tu tak rasa takut kepada Allah atau mengaji ilmu tidak menatijahkan rasa takut kepada Allah, maka tak ada makna. Dia bukan ulama lah dia tu. Dan ilmu ni dia duduk di atas dasar tauhid lah. Allah memperumpamakan, daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah memperumpamakan kalimah yang baik, yakni iman, tauhid ini, seperti pohon yang kukuh, ada asas yang kukuh, asluha thabitun wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya melangit tinggi. Maknanya Islam terbina di atas dasar yang kukuh, dan semua cabang-cabang Islam dibina di atas dasar yang kukuh ini. Jadi sebab tu kita kata orang yang berilmu, dia pengembangan ilmu dia seluas mana pun dia akan kembali kepada asal yang kukuh ni. Apa dia asas ni? Ialah la ilaha illallah, tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gilah ngaji tinggi mana dalam ilmu agama, kalau dia tidak bawa kita kembali kepada la ilaha illallah, maka dia bukan ilmu agama yang benar. Ilmu agama yang benar ialah membawa kita kepada asal keimanan. Allah Ta'ala kata, daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang akarnya menunjang dan dahan-dahannya mencapai langit. Jadi kalau orang tu nak mengajar ilmu agama, tuan-tuan, dia mesti kembali kepada la ilaha illallah. Bila makna kembali kepada la ilaha illallah, besar ertinya makna tersebut. Kalau kita merujuk kepada zikir la ilaha illallah selepas salat, kita ada berapa kali la ilaha illallah selepas salat? Kita ada 3 kali la ilaha illallah lepas salat. Okey? La ilaha illallah yang pertama, kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah. Yang ketiga, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita ada 3 kali la ilaha illallah. Nak suruh faham macam mana agama ni kembali kepada asal ini. Macam mana aku nak kembali kepada asal ini? Hari ni orang bercakap tentang agama tapi tidak membawa manusia kembali kepada asal. Macam mana ada orang boleh sanjung seorang yang digelar mereka sebagai ulama, tapi apa yang dia ajar pengikut dia tidak membawa kembali kepada la ilaha illallah. Dia pergi mengagungkan wali, mengagungkan ahli naubah, minta dengan tu, guna tilikan bintang-bintang. Ini semua bukan kerja ulama. Menuntut ilmu agama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan dengan ilmu agama
ialah ilmu yang membawa kita kembali kepada asal dalam agama, iaitu la ilaha illallah. Tuan-tuan tengok 3 zikir yang saya sebutkan tadi, bukan saya sebut pun, 3 zikir yang Nabi SAW ajar kita. Ni ada dekat kita ni kalau nampak ni. Pertama, la ilaha illallah. Kalau nak tengok sini nampak ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu Allahumma la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. 1. Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ada berapa kali la ilaha illallah? 3 kali. Sini 1, kalau kita boleh garis, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Kemudian satu tak di sana. Boleh jugalah kita. Ni pun boleh juga kita kata. Sama juga tadi. Okay. Kita tengok la ilaha illallah yang pertama. Selepas kita kata la ilaha illallah yang pertama, kita kata apa? Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, satu-satunya, isbat. La syarikalah, kita nafi sekali lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memahami hakikat la ilaha illallah ni penting. Kalau kita kembali kepada asas bicarakan la ilaha illallah, ada 2. An-nafyu dan isbat. Nafi dan isbat. Nafi ketuhanan selain Allah. Isbat hak-hak disembah hanya milik Allah. Okey. Atas 2 perkara ni lah zikir ni datang untuk menegaskan dia. Contoh, bila kita kata la ilaha illallah yang pertama, wahdahu, satu-satunya, yakni kita menegaskan isbat ketuhanan hanya milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kita menguatkan bahawa menafikan, kita nafi, menguatkan nafi sembahan selain dari Allah. Okay. Kemudian kita kata kali kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kami wala na'budu, kami tidak akan sembah melainkan Allah. Lahun ni'mah, nikmat milik Allah. Walahul fadl, kemuliaan tu milik Allah. Walahul thana'ul hasan, dan segala puji-pujian yang baik itu milik Allah. Ketiga, kita kata la ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kita nak sembah Allah dengan seikhlas hati, dengan ikhlas, menafikan Allah dari syirik. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tak suka kita sembah Allah. Jadi semua itu asas kepada tauhid. Jadi bila kita belajar ilmu agama ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, belajarlah ilmu yang mengembalikan kita kepada tauhid la ilaha illallah. Kalau tiba-tiba datang kita belajar, orang ajak kita menyembah atau minta tolong dengan selain Allah, minta tolong dengan wali tu, minta tolong dengan tok syekh ni, minta ke kubur orang tu, orang mati ni, walaupun mereka tu wali, tapi sebenarnya dalam akidah kita, tunjang keimanan ialah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sebab itu saya tegaskan sekali lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak mantapkan iman, belajarlah ilmu agama. Dan nak belajar ilmu agama, belajarlah kepada dari guru-guru yang memantapkan tauhid kita. Kalau diajar minta dengan selain dari Allah, atau diajar perkara-perkara yang menafikan ketuhanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka jauhilah guru-guru yang sebegini,
kerana mereka sebenarnya tidak membawa kepada agama, kepada ilmu syariat yang sebenar. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidaklah sama orang keimanan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Bagaimana boleh menyamai orang yang mengetahui perincian syariat, makna syahadatain dan kandungannya, mengenal kehidupan setelah mati, fitnah kubur dan mahsyar, semua persoalan yang lain lah. Jadi Allah Ta'ala kata, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tidak mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tak sama. Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu tak sama. Okay? Yang keempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menghadiri majlis-majlis ta'lim. Kenapa ada beza dengan menuntut ilmu tadi? Ya, menuntut ilmu ni kadang-kadang kita di rumah kita pun kita pasang live ke, kita baca buku ke, menuntut ilmu dah tu. Tapi ada lagi tambahan daripada tu. Apa dia? Menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu. Yang ni kita pergi dalam majlis, kita belajar dalam majlis ilmu. Yang ni tambahan daripada menuntut ilmu. Ni, kalau kita pergi majlis ta'lim, kita ada dua. Kita ada dapat kelebihan menuntut ilmu dan kita ada kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Okay? Hal ini akan menambah keimanan dengan berbagai sebab. Di antaranya yang didapati dari berzikir kepada Allah. Datang rahmat Allah, turun kepadanya ketenangan, para malaikat yang menaungi orang-orang yang berzikir, dan dia disebut oleh Allah di langit yang tertinggi. Dan diampunkan, dibangga-banggakan kepada malaikat dan diampunkan dosa-dosanya. Ada hadis yang menyatakan demikian, hadis riwayat Imam Muslim, yang bermaksud tidaklah berkumpul satu kaum berzikir kepada Allah melainkan malaikat menaungi mereka, rahmat meliputi, turun ketenangan, dan Allah menyebutkan mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya, di sisinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi duduk dalam majlis ilmu, tapi majlis ilmu yang tak adilah, majlis ilmu yang benar. Kalau pergi dalam majlis ilmu yang tak benar, jadi tak bertambah. Ada orang duduk majlis ta'lim, majlis zikir, dia duduk zikir melompat-lompat, itu tak tambah iman macam tu tuan-tuan. Macam mana nak nambah iman sesuatu yang menyelisihi perintah Allah? Allah tak suruh macam tu. Orang nak suruh tambah iman ni kena buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka, kena buat sesuatu yang Allah Ta'ala redha. Tapi kalau dia duk zikir, duk melompat-lompat, buat yang benda Allah Ta'ala tak suruh, buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, tak tambah iman macam tu. Okay? Jadi sebab tu kita kena cari majlis ilmu, majlis zikir yang benar. Yang benar. Itulah sebaik majlis zikir adalah halaqat Al-Quran. Duduk dalam majlis halaqat Quran, betulkan tajwid, betulkan makhraj. Kemudian kita duduk dalam majlis-majlis ilmu yang mengajarkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis Nabi kata macam ni, Nabi buat macam ni, Nabi suruh kita macam ni. Jadi tak timbullah isu macam mana kita nak menyelisihi Rasul. Sehingga ada orang buat macam-macam takwilan supaya nak menunjukkan guru mereka tu benar. Kan isu baru ni, 2-3 hari baru ni, cerita tentang kalau guru ke kanan, kalau Rasulullah ke kanan, lepas tu guru ke kiri, kita ikut tok guru sebab tok guru lebih faham apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni tak boleh faham secara direct apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dan sebut umpama dengannya lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang tu benar-benar beriman kepada Allah, dia duduk di atas kalimah la ilaha illallah, dan dia duduk di atas syahadah Muhammadur Rasulullah, dia tidak akan rasa selesa andai perbuatan dia menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan makna kita tak nak ikut guru, tapi kita carilah guru yang mengajak kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau contoh tadi, Rasulullah ke kanan,
guru ke kiri, ada satu lagi yang lupa disebut, iaitulah guru juga yang mengajar kita ke kanan. Jadi Rasulullah ke kanan, guru tu ke kiri. Ada satu lagi guru, itu guru yang mengajak kita untuk ke kanan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah guru yang mengajak kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita nak kepada sesuatu yang Allah redha. Kita nak kepada sesuatu yang Allah suka. Dan itu hanya ada pada Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul kita ni mungkin tak faham secara langsung direct hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab keterbatasan ilmu kita. Mungkin sebahagian daripada orang kita dia tak boleh faham berbahasa Arab, dia tak faham pun macam mana hadis-hadis Rasulullah, tafsir pun dia tak boleh tengok. So dia nak kena ikut guru, betul, tapi carilah guru yang mengajak kita untuk mengikuti sunnah. Maknanya kita nak ikut siapa? Kita ikut Al-Imam Syafi'i, kita ikut Imam Bukhari, kita ikut Imam Muslim, kita ikut Imam Ahmad, kita ikut ulama-ulama para salafus salih, kita ikut sahabat-sahabat, ulama-ulama yang mana silsilah mereka sambung sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan istilah guru tu ke kiri kita nak ikut dia menyelisih Rasul, tak. Itu tak benar. Kita nak mengikuti orang yang mengajak kita supaya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang kata macam ni tuan-tuan, nak ikut hadis secara direct tak boleh, tapi dia orang suka juga mendakwa dapat jumpa Nabi secara direct. Yang tu dahsyat lagi. Nak jumpa Nabi dia direct. Baiklah kalau dia dah jumpa Nabi tu, tanyalah Nabi macam mana hadis ni. Tak juga. Dia dakwa jumpa Nabi secara direct, ya qadhah lah bahasa kita. Tapi dia tak guna kesempatan tersebut, kalau benar, andai benar, tak guna kesempatan tersebut untuk tanya macam mana ni nak buat ni hadis ni, kita tak faham hadis. Tak juga. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan juga umat kita daripada kekeliruan. Dan ini kita kena kembali kepada asas, iaitulah hidayah itu milik Allah. Mintalah hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan minta juga mesti berpandukan kepada wahyu yang benar. Wahyu yang benar. Dan kita minta hidayah betul, tapi waktu kita nak ambil jalan hidayah itu mesti kembali kepada panduan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, panjang bab ni, kita teruslah sikit-sikit. Yang kelima, di antara sebab yang menguatkan iman adalah memperbanyakkan amal salih dan memenuhi waktu dengannya. Memenuhi waktu dengannya. Nak kuatkan iman, perbanyakkan amal salih dan penuhi waktu dengan amal. Ini merupakan sebab terapi yang agung, dan pengaruhnya dalam menguatkan iman sangat banyak. Itulah menyibukkan diri dengan amal ibadah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan permisalan yang agung dalam hal ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Abu Bakar jawab, saya. Siapa yang mengiringi jenazah hari ini? Abu Bakar jawab, saya. Siapa yang beri makan miskin? Abu Bakar jawab, saya. Siapa jenguk orang sakit? Saya. Abu Bakar ni sibuk banyak kerja dia, hari-hari dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab tu kita ni antara perkara amal soleh yang kita sibuk tu adalah belajar. Selain daripada kita salat, puasa, sedekah, belajar. Sebab tu orang ahli sunnah yang sebenar, dia tidak sibuk dengan isu. Dia bukan belajar ikut isu. Hari ni kita nak belajar ni pasal isu dia macam ni, esok isu dia begitu kita. Tak. Orang ahli sunnah yang sebenar, dia belajar ilmu pada setiap waktu. Belajar ilmu pada setiap waktu, dan dia murajaah, dia baca, dia ulang, baca Quran dan sebagainya. Macam itulah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kita untuk menjadi sebahagian dari penuntut ilmu. Bukan ahli ilmu pun, kita ni tak siapa lagi tahap orang alim. Kita baru talibul ilmi, penuntut ilmu. Gingaji baru nak cari baru. Ulama tu lah jauh lagi lah. Kita ni talibul ilmi, penuntut baru. Nak jadi alim tu banyak lagi, jauh lagi. Tersiapa ke tidak tak tahu. Tapi kurang-kurangnya kita duduk dalam landasan tu pun alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita duduk dalam jalan ilmu. Kita ni bukan orang ulama cuma duduk dalam jalan tu. Duduk tujuan apa? Duduk mencari. Orang lain ni gidah belakang duduk dalam lembah, duduk gali mah ni. Tak. Gali mah kali orang tu mah jumpa seketul besar, jumpa dua ketul besar, jumpa. Kita ni duduk dulang. Mah ketul besar tak jumpa, duk jumpa serbuk je sikit je. Tapi tak apalah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan yang sedikit tu memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan lah. Jadi penuntut ilmu pun bagus dah. Jangan tak menuntut ilmu langsung. Tapi penting fahamlah, biarlah kita dulang tu emas yang sebenar. Lama ke pergi dulang situ bukan emas pun cari. Dulang tu benda lain. Allahu Akbar. Pasal apa? Bukan ilmu yang sebenar. Seorang muslim pada amalan-amalan salihnya hendaknya memperhatikan perkara-perkara berikut. Orang muslim dengan amalan ni ada beberapa perkara je kena tengok. Pertama, segera buat. Bila belajar, cuba buat. Belajar, buat. Yang kata nanti dulu. Ingat hari ni, buat dulu. Mungkin kita akan lupa lepas daripada tu, tapi supaya kita ingat, kita buat balik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu. Jadi ayat ni suruh kita bersegera. Itu pertama ni. Kita sikit yang segera ni, kita cepat sikit. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Bila beramal ni, selain daripada segera, kena buat betul-betul, sungguh. Jangan segera juga tapi buat sambil lewa, tak nak. Okey. Sehingga mereka sungguh-sungguh tu bila solat, bila sembahyang, ada rasa takut, rasa harap dalam hati mereka. Kena usahalah sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan membuat diri menjadi jenuh. Dalam beramal ni, jenuh, tahu jenuh? Jenuh ni apa? Letih atau jemu? Jenuh dah aku ni, jenuh macam ni. Bukan maksud jenuh ni kita tak boleh berterusan, tak. Buat amalan tu jangan sampai jadi bosan. Ada orang dia beramal, dia hangat-hangat tai ayam. Hari mula-mula tu dia kau betul. Baca Quran hari tu juga habis 10 juzuk. Lepas tu minggu depan pakai dak dah lah. Ataupun dia sedekah, hari tu datang habis sedekah, dia bagi habis PT dia. Minggu depan dia pula menjadi minta sedekah. Tak boleh. Jangan jadi gitu. Okey? Agama ni Nabi SAW suruh kita bersederhana. Maknanya sederhana tu apa yang diajar oleh Nabi SAW, itulah dia sederhana. Sederhana tu macam mana? Nabi buat tu lah, sederhana lah tu. Bila menyelisihi Nabi, takkan jadi sederhana. Zikir sejuta. Mana ada Nabi SAW tak suruh kita zikir sejuta. Nabi suruh 33, 100, itu je. Sebagai contoh, sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW masuk masjid dan mendapati ada tali merentang. Bagi dia bertanya, tali apa ni? Orang menjawab, tali milik Zainab. Jika dia mengantuk waktu solat, dia pegang pada tali tersebut. Rasulullah SAW sebut, la hulluhu, buka tali ni, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang itu salat sekadar kemampuan dia, waktu yang dia kuat.
Fa idza fatara, kalau dia dah letih, falyaq'ud, hendaklah dia duduk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bersederhana dalam beramal. Yang keempat, dalam bab beramal ni, setelah bersegera, buat sungguh-sungguh, kemudian jangan melampau sampai jadi cemuh. Yang keempat ialah menggantikan amalan yang tertinggal. Jadi kalau kita ada tertinggal amalan, kita ganti. Ada setengah-setengah orang tu, bila dia ganti amalan satu, tak dia buat siang, tak boleh buat malam, ganti siang. Tak mampu dengan tahajud, ganti waktu duha. Kemudian ada orang boleh ganti dengan sedekah. Kalau dia tertinggal solat sekian-sekian, dia nak pergi sedekah sekian-sekian. Dia ajar diri dia, dia hukum diri dia, untuk supaya dia rasa beratnya bila meninggalkan amalan. Allahul musta'an. Semoga Allah bantu kita semua untuk sampai tahap itulah. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal, poin kita yang kelima setelah daripada ganti tadi, ialah waktu kita beramal juga ialah kita kena harap amalan itu dikabulkan dalam keadaan kita khawatir dia tidak diterima. Ini asas juga kepada tazkiyatun nafs. Waktu kita buat satu amalan untuk menjaga hati kita, sebenarnya jaga hati je. Jangan kita rasa amalan kita tu diterima. Kita hanya boleh harap saja. Apa aku semayang cukup dah. Memanglah semayang cukup. Allah Ta'ala terima ke tak? Tu tak tahulah. Ya, sebab tak tahu tu lah. Jangan kita rasa aku okey dah. Yang kedua, kita juga ada kebimbangan. Nanti Allah Ta'ala tak terima amalan kita, apa jadi? Saja walaupun kita buat banyak. Jadi menyebabkan hati kita ni senantiasa memperbaharui keinginan beribadah. Kalau orang tu dah rasa dia ni diterima dengan apa semua, dia rasa aku ni okey dah, tak payah buat pun tak apa, moga amalan banyak dah. Di saat itu hatinya akan jadi lemah. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang keenam, selain daripada tu, meragamkan ibadah. Buat banyak-banyak jenis ibadat. Ibadat ada jenis ibadat lisan, ada ibadat anggota, ibadat harta, ibadat hati, macam-macam lah. Jadi kita buat semua bentuk tu, mana yang kita mampulah. InsyaAllah, mana-mana pun kita tak tahu, kurang-kurangnya kalau ada daripada ibadat-ibadat ini yang Allah Ta'ala terima, maka dia menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya, okey, takut akan su'ul khatimah. Untuk kita meningkatkan iman kita ni, kita kena senantiasa takut. Rasa je Allahu akbar, macam mana nanti aku nak mati ni. Hari ni kita dengar cerita orang mati ni, Allahu akbar. Sekeliling kita, kejap orang tu mati, kejap orang ni mati. Hak tak meninggal sebab Covid pun meninggal sebab kemalangan. Hak tak meninggal sebab kemalangan, meninggal sebab sakit. Macam-macam. Jadi kita pun tak tahu bila kita nak mati. Cuma kita duk bimbang macam mana kesudahan nanti kalau kita mati ni. Jadi sebab kita takut akan su'ul khatimah, kita senantiasa buat ketaatan dan kita memperbaharui iman kita. Siapa yang takut su'ul khatimah ni, tuan-tuan? Pada saya lah, wallahu ta'ala alam, andai orang tu boleh memperbaik khatimahnya di waktu siang hari, itulah tanda mudah-mudahan Allah Ta'ala ni akan mengakhirkan dia dengan husnul khatimah. Maksudnya macam mana? Contohnya lah, kita ni waktu kita nak mati, mesti kita kata nak ngucap kan. Tiba-tiba tak ada tunggu mati, nak tidur pun lupa dah. Itu maksud saya lah. Kita, kalau kita kata aku mati tu datang dalam keadaan terkejut tau. Di saat terkejut tu macam mana tiba-tiba mulut kita ni nak terfikir, nak bergerak mulut kita nak sebut la ilaha illallah. Sedang dalam keadaan hak tak terkejut, hak kita nak main-main nak tidur dah setiap malam.
Tak mikir ke kita nak akhiri hidup kita tu dengan kalimah yang baik? Tak mikir. Kalau nak tidur tu tak terfikir bismikallahumma ahya wa amut. Nak tidur tu tak terfikir nak baca ayat kursi. Nak tidur tu tak terfikir nak baca doa-doa tidur yang lain. Tak terfikir nak baca 3 qul. Tak terfikir nak tasbih, tahmid dan takbir. Kalau kita tak terfikir waktu kita nak tidur, agak-agak dah kau. Mampu tak kita nak fikir, nak ucap kalimah waktu kita nak mati? Allahu Akbar. Sebab tu pada saya lah, wallahu ta'ala alam, orang yang nak husnul khatimah ni, dia bukan fikir waktu tu je. Dia kena seumur hidup dia berfikir dan mengingati Allah. Kalau setiap waktu dia hidup dia ni berada dalam ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, zikir dia, nak masuk rumah dia teringat kepada Allah, lepas tu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk tandas dia teringat kepada Allah, lalu dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Waktu nak makan dia teringat kepada Allah, bismillah. Waktu dia nak tidur dia baca ayat kursi, teringat kepada Allah. Bangun tidur dia teringat kepada Allah. Dengar azan dia ingat kepada. Setiap waktu dia ingat kepada Allah, barulah insya-Allah dia ada husnul khatimah. Tapi kalau dia ni nak makan tak ingat Tuhan, nak tidur tak ingat Tuhan, nak apa lagi, masuk rumah tak ingat Tuhan, orang azan tak ingat Tuhan, agak-agak dia ingat kepada Tuhan waktu dia nak mati. Itu kita kata wallahu ta'ala, kita bukan nak hukum, cuma saya katakan kerana takutnya kita kepada su'ul khatimah, itulah yang menyebabkan kita memperbaharui iman kita. Yang ke-8, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ke-8 memperbanyakkan ingatan kematian. Tak ditakut kepada su'ul khatimah, yang ni ingat nak mati, ingat Allah. Nabi SAW bersabda, akthiru zikra hadimil ladzat, ya'ni al-maut. Perbanyakkanlah mengingati penghancur kelazatan, iaitu kematian. Ingat semua nak mati belakang kita ni. Dan mati ni orang tak boleh nak lari. Larilah mana pun, mati tetap akan mendatanginya. Jadi bila dia ingat kau mati, dia ingat akhirat. Lagu mana nanti di hari akhirat, mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan hisab kita di akhirat sana nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, panjang bab ingat mati ni. Kalau nak bahas ni, kita ambil poin-poin dia lah ni. Di antara perkara-perkara yang membaharui iman dalam hati ialah mengingat kejadian akhirat. Jadi kaitan dengan mati juga ialah ingat hari akhirat. Akhirat esok macam-macam nanti kita nak kena soal, nak kena timbang, nak kena tu, macam-macam lah. Semoga Allah Ta'ala. Jadi bila kita duk teringat kepada hari akhirat, kita pun duk takut. Kita pun duk takut lah nak buat benda-benda mengarut, nak buat benda koksi, orang Kelantan kata. Benda-benda yang tidak berpijak dalam syariat yang benar. Kita takut. Takut nanti sampai hari akhirat, kita sangka amalan banyak tapi sebenarnya tak ada. Tak ada. Siapa yang kata begitu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa buat amal kami tak suruh amalan tersebut, Tuhan tolak dia. Fahuwa raddun, Tuhan tolak amalan tersebut. Jadi kalau kita ni berasa nak amal kita diterima oleh Allah, kena buat ikut petunjuk Nabi. Akhirat nanti Allah menyesal orang tak ikut Nabi ni. Menyesal. Kita baca dalam surah Al-Ahzab, kita baca dulu, dah ingat. Orang kafir dalam neraka dia kata, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini min al-'adzab wal'anhum la'nan kabira. Dia kata apa?
hari waktu muka mereka dipanggang-panggang, dibolak-balik dalam neraka. Dia kata alangkah baiknya kalau dulu aku taat Allah dan Rasul. Nyesal dia. Bapalah dulu dia tak ikut Allah, bapalah dulu dia tak ikut Rasul. Pamu ikut siapa waktu dunia? Dia kata wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami dulu ikut pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami. Ini tok-tok guru, tok-tok syekh dia hak menyelisih Nabi lah. Dia duk ikut tu, dia kata fa'adalluna sabila. Demon ni lah yang menyebabkan kami ni sesat. Jadi duk ikut jadi sesat pakai dia. Pasal dia ikut orang sesat dah ni. Menyesal dia, Allah, kalau aku dulu ikut Allah dan Rasul pun tak apa. Ni kalau ikut orang ni menyesal habis, sesat barat habis. Apa jadi lepas tu? Dia minta dengan Allah, ya Allah, menghukumlah hak orang buat nyesat kat aku ni 2 kali ganda lagi. Laknatlah dia dengan laknat yang besar. Allah. Akhir sekali belaka-belaka tu hak jung ngikut, hak jung nunjuk benda hak tidak diredai oleh Allah, benda yang menyelisih agama Allah, dua-dua tu mereka dihumbankan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat molek akhirat esok ni cerita berat. Bukan cerita gak-ngedok. Asas kita nombor satu sekali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat benda yang menyelisih syariat Allah. Jangan buat sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kena ngaji molek bab tu. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara perkara-perkara yang dapat memperbaharui iman ialah respect dengan tanda-tanda alam. Respect ni betul, respect dengan tanda-tanda alam ni maknanya apa? Kita tengok kepada benda-benda yang ada di alam ni, kita kaitkan dengan agama kita. Bagi contoh, Nabi bila tengok awan mendung berubah muka. Berubah muka. Bila orang kata, Rasulullah, aku tengok orang lain bila mendung gembira nak tengok hujan nak turun, Nabi ni berubah. Berapa? Nabi kata, aku ingat kepada azab kaum terdahulu. Macam mana dulu waktu dia ni mari awal macam ni lah, mereka kata hadza aridun mumtiruna. Jadi bila tengok awan Nabi rasa takut azab Tuhan. Bila tengok gerhana Nabi rasa takut. Lah kalau kita ni tengok peti lah, tengok puting beliung lah, tengok benda-benda gitu, tengok gempa bumi lah. Bukan masuk respect ni, maknanya kita ambil pengajaran daripada musibah-musibah yang berlaku di sekeliling kita daripada bencana alam. Tengok banjir besar, kita rasa takut kepada Allah. Kita ambil iktibar daripada tu, iaitu kita mengingatkan azab Allah, mengingatkan kekerasan azab Allah, kedahsyatan dan kekuatan seksaannya. Allahu Akbar. Kita banyak tengok tapi duk main gitu je. Yang ke-11 yang merupakan tanda amat penting dalam pengubatan lemahnya iman adalah zikrullah, zikir. Banyaklah zikir kepada Allah, insya-Allah zikir itulah mendamaikan hati kita, mendamaikan hati kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. PDF ni ada tuan-tuan, bolehlah nanti baca. Kita boleh baca subhanallah, zikir, alhamdulillah, sampai la haula wala quwwata illa tu boleh. Okey. Yang ke-12 adalah doa, bermunajat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doalah kepada Allah agar Allah tambahkan iman kita, agar Allah rawat hati kita. Doa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Banyaklah doa-doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jaga iman kita. Yang ke-13, memendekkan angan-angan. Angan-angan ni banyak sangat orang ni. Cerita-cerita dia banyak. Tinggi angan-angan dia. Nak go tu lah, nak go ni lah. Padahal depan mata dia ni. Ada orang sibuk nak jadi kaya, nak jadi jutawan, nak jadi kita gitu juga dulu. Saya pun ada juga cerita-cerita gitu tuan-tuan. Bukan kata kita ni tak ada langsung nak, cuma ada benda depan kita ni kita kena jaga. Apa dia? Ni amal ibadah hak kita nak buat esok lusa ni. Ada orang nak pula nanti aku kaya lah, aku nak sedekah, aku kaya, aku nak buat haji, aku nak kaya, nak buat sembahyang malam, aku kaya. Nanti kaya berlaku, lepas tak kaya-kaya tu pakai dok dah. Tak, jangan.
kita gapo kita mampu buat. Kita hari ni mampu macam mana? Mampu tak sedekah RM1? Bagi RM1. Mampu tak salat 2 rakaat? Sedekah salat 2 rakaat. Mampu tak puasa? Mampu tak buat dalam kemampuan kita. Pendekkan angan-angan kita. Bukan pendek, putuskan angan-angan kita. Hak kita ada cita-cita. Yang kita ada cita-cita ni pada angan-angan. Cita-cita ni makna kita nak masuk syurga, kita ikhtiar buat amalan masuk syurga. Ni dak angan-angan masuk syurga, amalan. Allahu akbar. Jauh daripada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, merenungi kehinaan dunia sehingga pupus ketergantungan kepada dunia dari hati seorang hamba. Nak mantap iman, dia kena pisahkan dulu kebergantungan. Bukan tak nak pindah langsung, tak. Jangan bergantung pada dunia. Allah nak bagi, alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan bila kita tak ada tu, Allahu akbar, kita jadi susah hati macam-macam. Betul susah hati, tapi kita kena yakin Allah masih ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ke-15 ialah mengagungkan hurumatillah, hak-hak Allah. Siapa yang mengagungkan hak-hak Allah, insya-Allah bertambahlah iman dia. Ya. Hak-hak dia, hak-hak Allah ni juga termasuklah ialah seperti menunaikan hak Rasulullah. Termasuk mengagungkan sunnah Nabi adalah mengagungkan hak Allah. Kerana yang Nabi ajar itu adalah dari wahyu. Termasuk mengagungkan tempat ialah mengagungkan tanah suci Mekah dan Madinah. Mengagungkan hak Allah, bila Ramadan kita nak masuk Ramadan, mengagungkan Ramadan. Siapa yang mengagungkan hak-hak Allah ini, insya-Allah bertambahlah keimanan di dalam hatinya. Yang ke-16 ialah bersifat wala terhadap orang mukmin dan berlepas diri, yakni bara terhadap orang kafir. Okey. Yang ke-17 ialah merendahkan kerendahan hati. Jadi kan kita ni rendah hati, jangan sombong kita ni. Jangan kita rasa oh kita ni hebat, jangan kita rasa kita lah betul. Tak ada orang kata dia betul, melainkan dia boleh kata Allah dan Rasul saja betul. Ada orang kata dia kata pok dia aja betul, orang lain salah belaka. Tak, bukan kita kata gitu. Kita kata kalau benda ni datang daripada Allah dan Rasul, itulah betulnya. Jadi dah seorang ni bawa Quran, bawa hadis, dia lah betul. Dah demo tak ada Quran, tak ada bawa hadis, dia main cerita aja. Nah, mana kita nak kata betul lagu mana? Jadi kebenaran itu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Bukanlah seorang itu sombong bila dia kata hanya Allah yang benar. Bukanlah seorang tu dia sombong bila dia kata dia nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab itulah jalan yang benar. Tidak sombong lagu tu. Orang sombong ialah orang yang mana bila datang kepadanya kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah malah dia tolak. Yang itulah sebenarnya kesombongan. Jadi rendah hati ni ialah bila Allah Ta'ala kata sesuatu, bila Nabi SAW ajar sesuatu, dia kata sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Okay? Kemudian 18 ni macam-macam lagi lah amalan-amalan hati untuk kita ni memperbaharui dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jadi kita ulang sekali lagi, hati yang disebut Nabi SAW sebut, iman ni dia lusuh kalau kita tak jaga dia, seperti mana pakaiannya pun lusuh. Jadi celuplah dia dengan nila-nila keimanan, nila-nila syariat, nila-nila yang Allah Ta'ala ajarkan melalui Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan telah dikupas, disyarahkan oleh para alim ulama dengan sebaik mungkin. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Wallahu Ta'ala alam. Muslimin dan muslimat, kita berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik Subhanahu wa Ta'ala, kurang baik dari kelemahan saya. Jadi insya-Allah mukaddimah kita tu berakhir. Kita akan baca nanti buku ni lah, okay? 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis. Nanti kita usahakan kalau tak jumpa PDF dia, kita snap gambar lah, kita tunjuk nantilah insya-Allah.
Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.